KPM. Dah mencatur pula. Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum. Kita kembali bersama dengan kami, Hanif Miswan, di Didik TV KPM Aktif ini untuk kita bawakan kemahiran sukan. Dan kami istimewa pada episod kali ini berada di Sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong, sebuah sekolah yang mementingkan dan memilih sukan catur sebagai kebitaraannya untuk menonjolkan lagi nama sekolah. Dan istimewa juga untuk episod kemahiran sukan bermula pada hari ini, kita akan memperkenalkan sukan catur yang berada di depan saya ini, dan untuk itu kami berada di sini untuk membawakan kepada anda pemahaman, kemahiran asas dan juga dari sudut teknikalnya sukan catur ini. Ini bukan sahaja cabaran bagi murid-murid yang berada di rumah, tapi juga kepada kami untuk memahami sukan ini, kerana sebelum ini kita melibas, menyipak dan juga menandukkan kemahiran sukan-sukan yang lain, tapi kali ini kita bawakan sedikit yang berbeza, sedikit lebih tenang tapi menguji kepintaran semua. Dan itu yang akan kami bawakan dan kami janjikan untuk kita kongsikan di kemahiran sukan hanya di Aktif Didik TV KPM. Untuk itu, sebelum kita mulakan 8 episod kemahiran sukan catur ini, suka untuk saya ingatkan bahawa kita masih lagi perlu mematuhi segala peraturan, SOP yang telah ditetapkan, dan lebih penting untuk kita patuh kepada segala peraturan, kelonggaran yang telah diberikan. Okey, kita masih lagi belum menang dalam menangani pandemik COVID-19. Saya nak jemput semua ibu bapa, murid-murid, guru dan juga para jurulatih yang berminat untuk mengajar sukan catur ini. Inilah programnya, inilah kemahiran sukan yang akan kami bawakan. Dan lebih istimewa, kita bawakan seorang cikgu, seorang jurulatih yang sangat hebat, luas pengalamannya, dan juga seorang yang sangat cintakan sukan catur ini. Bak kata pepatah lah, kalau bangun-bangun je, sukan catur lah yang akan dipikirkan juga. Okey? Jadi pastinya tak sabar untuk kita mulakan. Dan sediakan diri anda semua, adakan satu ruang yang baik, sediakan buku nota untuk kita mulakan kemahiran sukan catur sekarang. Istimewa kami bawakan dari lobi catur di Sekolah Kebangsaan Bukit Jelutong ini. Dan macam yang saya cakap tadi, kita bawakan seorang cikgu yang sangat berpengalaman, iaitu Cikgu Rizal. Cikgu, apa khabar? Khabar baik. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami di kemahiran sukan di Aktif Didik TV KPM ini. Mungkin yang pertamanya, mungkin boleh mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan diri kepada murid-murid yang menonton. Silakan. Terima kasih, Hanif. Ya. Saya Cikgu Rizal daripada Sekolah Sri Putri, yang mana sekolah tersebut merupakan sekolah berasrama penuh, semua perempuan di sana. Dan saya sebenarnya berkecimpung dalam bidang catur ni sejak saya masuk sekolah sebagai seorang cikgu lagi. Ya, maksudnya memang sukan catur ni menjadi sukan yang tunjang kepada kehidupan cikgu jugalah ya. Ya, betul. Okey cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan berkaitan dengan sukan catur di Malaysia ni, bagaimana sebenarnya perkembangan sukan catur dan bagaimana murid-murid ini diajar bermain sukan catur di sekolah. Biasanya di sekolah, di mana-mana sekolah Kementerian Pendidikan di seluruh Malaysia, kita ada kelab catur. So, kelab catur tu bukan setakat untuk mencukil bakat pemain-pemain catur, dan juga dia mencari juara-juara yang akan mewakili sekolah ke peringkat daerah, ke peringkat negeri dan seterusnya. Ya. Bagaimana sebenarnya sistem pertandingan sukan catur di peringkat sekolah-sekolah ni cikgu, kalau nak difahamkan kepada mereka yang menonton ini? Di KPM sebenarnya sukan catur ni merupakan sukan yang diiktiraf di peringkat kebangsaan, yang mana dipertandingkan di peringkat sekolah, peringkat daerah, dan siapa yang mewakili peringkat daerah, terutama pemain-pemain yang hebat daripada kalangan keluarga catur, biasanya macam tu, dia akan bertanding di peringkat negeri, dan seterusnya yang paling dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu oleh semua pemain, itu peringkat kebangsaan MSSM.
Wah, jadi ada lapisan pertandingannya jugalah. Ya, saya. Dan dia bergantung kepada kehebatan dan juga kepintaran semua untuk masuk ke pertandingan tersebut. Okey cikgu, ini episod pertama Kemahiran Sukan. Seperti biasa, untuk ketahuan semua, kalaulah yang mengikuti kami di Kemahiran Sukan ini, pastinya tahu kita ada aturannya, ada unsur majunya, ada memanaskan badan, kemudian aktivitinya dan juga cooling down ataupun menyejukkan badan. Tapi sikit berbeza, sikit istimewa sukan catur ni macam kita cakapkan, kita hanya memberikan fokus kepada aspek teknikal dan juga kepintarannya. Jadi cikgu, episod pertama ini apa akan cikgu terangkan kepada murid-murid sepanjang 30 minit ini? Ya, saya. Saya akan tunjukkan cara gerakan bagi setiap buah catur yang ada di sini dan juga gerakan-gerakan istimewa ni. Yang mana ramai juga yang tak tahu gerakan istimewa itu menyelamatkan pemain sebenarnya. Right. Ada taktikalnya lah yang istimewa ni juga ya. Taktikal tu yang lain pula. Okey. So, sekarang ni bahagian gerakan asas dulu. dulu. Ya, Okey, kita mulakan dengan gerakan asas dan sekarang kita akan terus mempersilakan Cikgu Rizal untuk memulakan Kemahiran Sukan Asas Catur. Baik, pada kali ini kita cuba bermain catur ya. Untuk pertama kali kita kena tahu apakah kelengkapan yang perlu ada untuk bermain catur. Di depan saya ni adalah set catur yang lengkap. Jadi kalau tengok setiap satu ni saiznya saiz standard untuk ke pertandingan, even ke pertandingan antarabangsa sekalipun dia menggunakan saiz sebegini. Jika kita lihat pada depan ni ada 16 buah catur untuk buah putih dan 16 lagi buah hitam. Dan kalau kita tengok pada setiap petak yang ada ni, pada papan catur ni ada petak gelap, itu kat sini hitam, dan petak cerah, kat sini dia kuning cream sikit. Okey. Dan buah-buah catur ni warna putih dia memang solid putih dan begitu juga dengan warna hitam. Sebelum kita bermain, kita kena kenal bagi setiap buah catur ni apakah nama dia dan apakah peranan dia. Jadi yang saya pegang ni ialah dipanggil sebagai bidak dalam bahasa Melayunya, dan biasanya di Malaysia kita panggil dia sebagai pawn. Okey. Yang kedua, saya perkenalkan ni adalah buah rook. Secara international dia dan secara bahasa Inggeris tu buah rook lah. Tapi untuk bahasa Melayu yang standard dipanggil sebagai tir. Okey. Kita ada buah yang seterusnya, ketiga buah ni adalah knight. Okey. Ramai yang salah faham dipanggil buah ni sebagai horse ataupun kuda. Sebenarnya untuk bahasa Melayu memang distandardkan sebagai kuda, cuma biasanya di Malaysia dikenali sebagai knight. Ataupun kalau bahasa direct translation dia ialah pahlawan, knight. Kita ada buah bishop, okey. So bishop bahasa Melayu ni ialah dipanggil sebagai gajah. Okey, standard dia dipanggil sebagai gajah. Dan di Malaysia of course dipanggil sebagai bishop. Kita ada queen. So queen ni dia ada saiz tertentu untuk standard tournament, iaitu lebih kurang 11.8 hingga 12.3 cm macam tu. Dalam bahasa Melayu dikenali sebagai menteri. Dan kita ada satu lagi buah yang paling hebat ni. Okey. So tanpa buah tersebut, tanpa buah ni, maksud dia tak adalah permainan catur. Ataupun matinya buah ni, maksudnya kalahlah seseorang yang bermain catur. So ni adalah king ataupun bahasa Melayu dikenali sebagai raja. Okey. Kita kena kenal juga bagaimana pergerakan bagi setiap buah yang saya tunjukkan tadi. Jadi kita ada pawn. So pawn ni dia adalah satu piece yang sangat lemah, paling lemah daripada berbanding dengan buah-buah yang lain. Walau bagaimanapun, pawn ni merupakan buah yang paling banyak, dan yang mana dalam satu-satu permainan tu, so pawn ni boleh dikatakan sebagai jiwa dalam permainan catur. Okay, dalam bahasa Inggerisnya, pawn is the spirits of the chess. So cara pergerakan dia mudah saja, itu pergerakan
satu ke hadapan. Dan dia tidak bergerak ke kiri dan kanan. Dan untuk permulaan gerakan pawn, dia boleh bergerak 2 langkah ke hadapan. Okey. Dan seterusnya, dia cuma boleh gerak satu tapak sahaja ke hadapan. Dan untuk pawn, dia ada cara makan dia, iaitu secara menyerong. Sebagai contoh, kita ada satu piece atau satu pawn di satu petak ni, dan kita ada pawn putih yang berhadapan dengan dia. Jadi kat sini pawn putih boleh makan boleh makan pawn hitam secara menyerong. Bukan setakat di sebelah kiri, tetapi juga di sebelah kanan. Okey. Bila pawn berada di depan betul-betul dengan buah yang lain. Okey. Kedudukan macam ni, pawn putih tidak boleh makan pawn hitam dan dia cuma tersekat pada kedudukan tersebut sahaja. Baik, buah seterusnya ialah buah tir atau dikenal sebagai rook. Biasa dipanggil rook lah. So, pergerakan dia adalah lebih mudah, iaitu dia secara mendatar ataupun menegak. Sebagai contoh, untuk pergerakan dia ni, dia mesti ada laluan dulu. Let's say kalau pawn ni dah ke depan, okay. Jadi, rook boleh bergerak secara menegak ke atas satu petak ataupun petak ke seterusnya dan paling hujung sekali. Okay. Dan bila berada pada satu tempat macam ni, rook ni ada pilihan juga untuk bergerak secara mendatar. Satu petak, 2 petak ataupun seterusnya di mana-mana petak yang dikehendaki. Seterusnya kita tengok pada knight ataupun kuda. Dia tak sama macam buah-buah yang lain. Untuk knight, dia boleh melangkah. Okay. Gerakan knight berdasarkan huruf L, yang mana L-nya ialah L ukuran 3 petak dan 1. Misalnya, kalau knight ini berada petak sini, jadi knight tersebut tidak perlu menunggu buah lain untuk memberi laluan untuk dia. Jika dia boleh melangkah daripada satu petak ke petak yang lain berdasarkan huruf L tadi, 1, 2, 3, 4, okay. Jadi, dia boleh berada di tempat tersebut. Untuk contoh ini, keadaan yang asal, kedudukan yang asal, senaik dia boleh pergi ke petak ini, dikenali sebagai petak E6, dan juga ke satu lagi petak sini dipanggil sebagai C6. Okay. Baik. Seterusnya, saya akan tunjukkan cara untuk buah bishop ataupun buah gajah ni untuk bergerak. Segajah ni dia sama saja dengan tir, yang mana dia perlukan ruang untuk bergerak. Kalau kedudukan yang asalnya, memang gajah tidak boleh bergerak. Sebagai contoh, jika ada lubang yang membolehkan buah bishop ini bergerak seperti kedudukan sebegini. Jadi bishop ni boleh bergerak ke petak sini dan satu lagi di sini. Okey. Dan begitu juga di petak yang seterusnya. Jadi pada kedudukan asal, buah bishop ni ada 2, satu bishop di petak putih dan satu bishop di petak hitam. Jadi kedua-duanya berada keadaan seimbang, menjaga kedua-dua petak terang dan juga petak gelap yang saya katakan tadi, petak putih dan petak hitam tadi. Seterusnya, kita tengok pada buah queen ataupun menteri. Jadi sebenarnya menteri ni merupakan buah yang paling berkuasa di dalam permainan catur, kerana dia boleh membuat gerakan yang dihasilkan oleh buah rook dan juga bishop.
Walau bagaimanapun dia tidak sama dengan buah knight, yang mana knight ada kelebihan untuk langkah buah lain. Okey, dan pergerakan dia bentuk L. Tidak sebegitu. Actually, untuk buah queen ataupun menteri ni, dia perlukan ruang untuk bergerak. Sebagai contoh, saya bagi sedikit ruang. So, pawn dah keluar. Baik. Di samping pergerakan bagi rook, okey, buah queen ni dia boleh gerak seperti rook dan juga dia boleh gerak seperti bishop. Okey. Dan kita ada satu lagi buah. Okey, yang ni buah raja ataupun king. So king ni pun sama sebenarnya dengan queen ataupun menteri ni, cuma king ni pergerakan dia adalah satu tapak sahaja. Dan untuk kedudukan asal memang king tak boleh nak bergerak kecuali ada ruang untuknya, barulah dia boleh bergerak, dan pergerakan dia adalah secara macam bishop dan juga rook, tetapi dalam satu petak sahaja. Okey, sebagai contoh, untuk king pergi ke satu petak yang hujung ni, dia perlu bergerak beberapa langkah. Okey. Walau bagaimanapun untuk queen, untuk ke petak yang sama tadi, dia cuma boleh bergerak satu langkah saja. Dan begitulah seterusnya. Jadi, sekarang saya akan terangkan gerakan istimewa yang kedua. Yang saya lihat, yang boleh dilihat di papan sekarang ialah satu kedudukan yang mana putih mampu untuk buat castling bahagian king side. Okay. Untuk kedudukan macam ni, untuk membuat castling king side, syaratnya ialah buah putih ataupun king putih ni dia tidak buat gerakan sebelum ni. Tapi walau bagaimanapun, kalau dia kena check, okay, let's say sebagai contoh, queen ke satu petak ni dia check. So king ni walaupun kena check dan dia tidak bergerak, dia halang check tersebut, okay, king tersebut masih lagi boleh untuk membuat castling. Pergerakan castling bermula dengan king akan bergerak dua langkah ke bahagian king side, dan juga castle ataupun rook ni akan bergerak di sebelah king tersebut. Jadi ini lengkaplah gerakan bagi castling king side ataupun castling di sebelah bahagian king. Untuk gerakan istimewa yang kedua, iaitu castling sebelah queen side, pun sama juga, pastikan bahawa king tersebut tidak pernah membuat gerakan sebelum ni. Kalau pernah kena check, tak ada masalah. Okay. Selagi buah king tersebut tidak bergerak, jadi dia boleh untuk membuat gerakan castling. Okay. Untuk contoh kedudukan macam ni, jadi king dia boleh castling sebegini. Okay. Ramai yang keliru bagaimana untuk buat castling buah sebelah king side, kerana mereka fikirkan bahawa king bergerak di petak sebegini. Sebenarnya bukan. Cara dia sama macam belah king side, cuma kita kena tahu konsep dia ialah king bergerak dua langkah, barulah rook tersebut diletakkan di sebelah king tersebut. Kalau tengokkan daripada sudut ni, memang agak jauh jugalah king tersebut untuk ke sebelah kiri ataupun berada kedudukan yang lebih selamat. Biasanya king kalau nak selamat, dia bukan berada di tengah, dia berada di tepi ataupun hujung papan. Okey. Pada kedudukan macam ni, walaupun king ni sudah castling, biasanya selamatlah. Walaupun dia masih lagi di bahagian tengah dan dia boleh bergerak ke sebelah satu tempat lagi jika diberi giliran seterusnya. Okey. Syarat untuk castling yang selainnya ialah
Perantara antara king untuk castling, tidak ada ancaman daripada buah yang lain. Okay, saya cuba set up satu kedudukan. Okey, macam ni. Kalau kedudukan macam ni, buah belah white dia tak boleh naik castling. Sebab apa? Sebab ada halangan bishop ni. Dia telah mengganggu laluan untuk king membuat castling. Okey. Jadi pada kedudukan ini, white dia tidak boleh castling. Okey. Kalau dia melakukan castling juga, ini adalah satu gerakan yang terlarang ataupun dipanggil sebagai illegal move. Walau bagaimanapun, ada satu kedudukan yang mana kedudukan sebegini, okey. Seperti buah buah white ni, dia tak boleh naik castling sebab ada ancaman daripada buah lain terhadap buah rook sini. Macam mana pun kat sini white dia boleh castling, okey. Sebab sepanjang perjalanan depan ni tidak ada gangguan. Ni masih lagi boleh castling. Walaupun untuk castling belah queen side kat sini, okey. Kalau kita lihat bishop ni sebenarnya seperti menghalang laluan untuk castling, walaupun dalam peraturan nyatakan untuk kedudukan ini king masih boleh buat castling, okey. Sebab dia tidak mengancam buah-buah ataupun king dan rook selepas castling itu dibuat. Baiklah, di sini saya beri sedikit panduan untuk bermain catur dengan yang betul. Pertama, kita sebagai seorang murid sentiasalah pergi ke aktiviti kelab catur yang mana cikgu boleh tunjukkan cara bermain catur yang betul. Di samping itu, dapatkan rakan sepermainan yang sama mempunyai minat bermain catur. Jadi, bila ada masa lapang, gunakanlah masa tersebut untuk berlatih membuat gerakan catur tersebut, kerana kadang-kadang jika gerakan tu salah, kita tak perasan, kawan kita boleh terbantu kita untuk menunjukkan apakah gerakan yang betul untuk satu-satu permainan tersebut. InsyaAllah, jika ini berterusan, kita boleh main catur dengan cara yang betul, bolehlah dipertengahkan lagi untuk pertandingan peringkat sekolah dan seterusnya. Terima kasih. Baik, kita dah berada di penghujung untuk episod pertama Kemahiran Sukan Catur. Memang sangat berbeza teknikalnya dan konsep asas pembelajaran yang telah pun ditunjukkan oleh Cikgu Rizal. Cikgu, terima kasih banyak. Mungkin untuk kita recap kembali episod pertama ni selepas pembelajaran tadi, Cikgu boleh kongsikan objektif pembelajarannya kepada murid-murid yang menonton. Silakan. Murid-murid sekian, jadi bila kita dah bermain catur, mainlah dengan gerakan yang betul. Kerana gerakan yang betul tu merupakan satu yang menjadi ikutan kepada yang lain.
Jika kita mula buat salah, kita tak ada buat gerakan yang betul, nanti menyebabkan permainan tu menjadi tidak lagi standard yang sama. Okey. Jadi untuk mengelakkan daripada buat gerakan yang salah ni, Hanif, kita mestilah sentiasa berada di kelab catur yang mana cikgu boleh tunjuk ajar, dan juga mungkin di sekolah-sekolah tertentu adanya coach yang boleh mengajar kita bagaimana untuk buat gerakan catur yang betul. Yang paling mudah ni, kita boleh tengok daripada video-video YouTube, daripada internet untuk buat gerakan yang betul. Bagi setiap satu gerakan tu sebenarnya ada dia punya makna dia, bukan setakat gerakan tersebut dibuat tanpa apa-apa tujuan tertentu, dan setiap gerakan tersebut mestilah secara konsisten. Betul. Maksudnya dalam permainan catur ni setiap gerakan itu ada maknanya. Betul. Bukan yang sia-sia sajalah. Betul. Ada gerakannya. Cikgu, terima kasih banyak. Kita akan bersama lagi untuk episod seterusnya dalam kemahiran sukan catur. Dan seperti biasa cikgu, kita dalam kemahiran sukan ni kita akan bawakan kata-kata semangat daripada jurulatih dan juga cikgu yang mengajarlah. Jadi untuk cikgu Rizal ni mungkin boleh tinggalkan dengan kata-kata semangat buat mereka, silakan. Catur itu hebat. Ya, dan anda juga semua hebat. Kita jumpa lagi di kemahiran sukan. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM